Sarawak Energy Berhad SEB dan Petroleum Nasional Berhad Petronas telah memeterai Memorandum Persefahaman MOU. MOU itu bertujuan untuk menjalin kerjasama dalam pengeluaran komersial hidrogen hijau dan penerokaan rantaian bekalan nilainya di Asia. Pemeteraian itu merupakan pencapaian penting dalam usaha Sarawak menceburi ekspor tenaga dengan hidrogen sebagai pembawa tenaga untuk memenuhi permintaan terhadap tenaga bersih global sekaligus menjadikan negeri ini sebagai hub kepada rantaian nilai hidrogen. Majlis pemeteraian yang dijalankan secara maya itu disaksikan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. MOU itu turut menjadi titik permulaan antara dua syarikat tenaga terkemuka dalam menilai teknologi komersial bersama untuk kemudahan pengeluaran hidrogen berskala besar. Menurut kenyataan daripada kedua-dua pihak, penilaian tersebut juga meliputi kemungkinan menggunakan kuasa hidro boleh baharu Sarawak dalam proses elektrolisis untuk menghasilkan hidrogen hijau dan menjana sijil tenaga boleh baharu RE untuk menyokong pasaran RE. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Kumpulan Sarawak Energy Datuk Syarbini Suhaili menandatangani MOU itu bagi pihak syarikatnya manakala Petronas diwakili oleh Naib Presiden Eksekutif dan CEO untuk Gas dan Tenaga Baharu Adnan Zainal Abidin. Abang Johari di dalam kenyataan berkata kerajaan Sarawak sentiasa menyokong kerjasama dan penyelidikan berkaitan hidrogen berikutan keyakinannya pada masa depan hidrogen sebagai sumber bahan api yang kompetitif. Agensi Pembangunan Hulu Rajang Urda telah mengemukakan satu cadangan bagi pembinaan sebuah loji rawatan perawatan air yang mampu membekalkan 8 juta liter air sehari di bawah rancangan Malaysia ke-12 bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Macan. It's a proposal from the Upper Rajang Development Agency, URDA, to implement 8 million litre per day, 8 MLD water treatment plant under 12 Malaysia Plan. This capacity of water treatment plant may be able to supply clean and treated water to Majau, Nangapoi, Poi Ilik, Ulu Poi and Ulu Macan area. For a long-term plan, the Sarawak government through our Ministry of Utilities will be implementing another 17 million litre per day water treatment plant in line with our water supply master plan and our state water grid. Mengenai skop kerja untuk loji tersebut pula, Abdul Rahman menjelaskan ia akan merangkumi pembinaan tangki simpanan air mentah dengan stesen pam penggalak, tangki air aras tinggi dan loji rawatan air quarter staff. The proposed scope of work includes the construction of water treatment plant, including raw water intake storage tank with booster station and associated works, pipeline works including booster station and high-level water tank, service work to the water treatment plant, as well as 2 staff quarters. As for the water projects which has been planned to be implemented by URDA in the 12 Malaysia plan, there are in total of 12 water supply projects under the proposed new water treatment plant and associated work for Kanawit. The estimated cost for this project is 50.84 million ringgit. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan dari Adun Macan Alan Siden Gramong mengenai rancangan membekalkan air bersih di Majau, Nangapoi, Poi Ili, Melanun, Ulu Poi dan Ulu Macan semasa persidangan Dewan Undangan Negeri DUN pada Selasa. Jalan Sebuyau Lingga di bawah Program Penghubungan Jalan Utama Kedua atau Second Trunk Road dijangka mula dilaksanakan pada awal tahun 2021. Kata Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Julaihi Narawi, jalan ini akan memendekkan perjalanan penduduk Lingga untuk ke Kota Semarahan dan Kuching. Program Perhubungan Jalan Utama Kedua merupakan salah satu daripada jalan penghubung luar bandar yang diluluskan dan dibiayai oleh Kerajaan Sarawak. Ianya juga dijangka dapat menjadi pemangkin kepada pembangunan sosioekonomi para penduduk luar bandar untuk membolehkan kawasan luar bandar mencapai tahap pembangunan seperti kawasan-kawasan lain. Skopnya jalan raya ini adalah sepanjang 33 kilometer dari kawasan Sebuyau hingga ke Lingga. Dan ianya melibatkan pembinaan jalan raya jenis single carriageway 2 lorong
jenis R5 JKR standard dan ianya akan mempunyai sebuah jambatan menyeberangi Sungai Lingga sepanjang 650 meter dan satu lagi jambatan kecil di Sungai Ligi untuk membolehkan jalan raya tersebut dapat sampai ke Pekan Liga. Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Belia dan Sukan KBS telah mencadangkan SMK Demak Baru untuk dinaik taraf sebagai Sekolah Sukan Malaysia SSM. Kata Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai, sudah tiba masanya untuk SSM dibina di Sarawak dengan mengambil kira bakat-bakat sukan antarabangsa dari negeri ini. Jelas Rapai, SMK Demak Baru dicadangkan kerana lokasi sekolah berkenaan terletak berhampiran beberapa fasiliti sukan, antaranya Stadium Negeri, Pusat Akuatik Pandalela Rinong dan Akademi Memanah Tertutup Kuching. However, we still do not have an answer for that. Another thing that we should understand as well, Yang Berhormat, is that for Sekolah Sukan Negara is actually a school which have a full facilities as compared to Sekolah Sukan Negeri. Therefore, we really need this Sekolah Sukan Malaysia to be built in Sarawak. In Malaysia, we have 5 of these schools. One in Sabah, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, as well in Johor. And the other one now is under construction is in Perlis. So we do not know what is the justification to have that in Perlis, but we think that Sarawak should have one of these schools because we have produced a lot of world-class athletes in Sarawak. Bertemu kembali. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI akan sentiasa menyokong dan membantu penubuhan Pusat Sains Sarawak PSS untuk merancangkan lagi aktiviti sains, teknologi dan inovasi STI dan sains teknologi kejuruteraan dan matematik STEM di seluruh Sarawak. Timbalan Menteri MOSTI Ahmad Amzad Hashim berkata, ia antara lain dengan menjadikan PSS sebagai focal point untuk aktiviti dan program yang dianjurkan oleh MOSTI di Bumi Kenyalang, memandangkan kementerian juga sentiasa bekerjasama rapat dengan Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi Sarawak dalam aktiviti pembudayaan STI. Sehubungan itu, jalinan kerjasama ini akan diteruskan oleh MOSTI melalui Pusat Sains Negara dan Planetarium Negara dengan menjadikan PSS sebagai salah satu rangkaian kolaboratif Pusat Sains Malaysia, Malaysian Collaborative Network of Science Centres, MySense, yang mana melalui MySense ini komunikasi dan kerjasama diselaraskan di antara pusat sains, planetarium dan organisasi yang mempromosi pembudayaan STI melalui pendekatan interaktif bagi tujuan pembelajaran dan pemahaman masyarakat mengenai STI di Malaysia. Jelasnya, Pusat Sains Negara dan Planetarium Negara juga akan membantu PSS dalam membina dan memantapkan kandungan pameran dan penerokaan sains dan teknologi di Galeri Pameran PSS melalui program pemindahan pengetahuan dan teknologi atau pertukaran bahan pameran atau pengalaman. Sebelum ini dilapor, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng berkata, Sarawak akan menjadikan sains dan teknologi sebagai asas pembangunan negeri itu menjelang tahun 2030 menerusi inisiatif pembangunan PSS. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC sentiasa memberi tumpuan kepada penambahbaikan infrastruktur komunikasi melalui penyediaan liputan jalur lebar berkelajuan tinggi. Menurut Timbalan Menteri KKMM Datuk Zahidi Zainul Abidin, ini bagi membolehkan rakyat terutamanya di Sabah dan Sarawak dapat menikmati akses perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi yang lebih menyeluruh. Bagi negeri Sabah, bagi memeluaskan rangkaian gentian optik sebanyak 190,115 premis akan disediakan akses kepada perkhidmatan jalur lebar talian tetap berkelajuan gigabait, manakala untuk perkhidmatan jalur lebar mudah alih pula penempatan 425 menara baru akan dibina dan sebanyak 2,202 alat pemancar komunikasi sedia ada akan dinaik taraf. Mana naik taraf pemancar? Bagi Sabah Sarawak untuk meluaskan rangkaian gentian optik sebanyak 53.3
71 premis akan disediakan akses kepada perkhidmatan berkaitan. Sementara itu, bagi perkhidmatan jalur lebar mudah alih di negeri itu juga, sejumlah 692 menara baru akan dibina dan sebanyak 2,041 alat pemancar komunikasi sedia ada akan diiktiraf kepada teknologi 4G. Sehingga suku kedua tahun ini, kadar liputan jalur lebar mudah alih 4G di Sabah ialah pada tahap 73.41% dan di Sarawak pada tahap 73.67%. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Salasia Safian. Salam hormat dan jumpa lagi.